Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla kerana mengizinkan kita pada pagi ini untuk kita mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Kita dapat berzikir sebentar, kemudian kita dapat diberikan oleh Allah ruang dan peluang untuk sama-sama kita menyempurnakan amal harian kita, iaitu dengan kita menambahkan pengetahuan kita. Tajuk pada pagi ini saya sambung tajuk yang sebelum ini pernah saya bicarakan, iaitu tajuknya betulkan yang biasa, biasakan yang betul, siri yang keempat. Pagi ini insya-Allah ada 7 isu, ada 7 amalan yang kita akan sama-sama bicarakan, yang mana ketujuh amalan ini kita sandarkan, kita rujuk dan kita kaitkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambah lagi, kita sudah hampir kepada, kita sedia maklum, kita dalam bulan banyak disambut tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sedia maklum ini dapat mengukuhkan lagi betapa pentingnya kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan. Perkara yang pertama adalah berkenaan dengan solat sunat di rumah. Solat sunat di rumah. Solat sunat di rumah ni maksudnya adalah seafdal-afdal, sebaik-baik kalau nak mengerjakan solat sunat, maka ia elok dibuat di rumah berbanding ia dibuat secara terbuka di hadapan orang ramai. Bukan membawa maksud tidak boleh sembahyang di masjid, tidak. Bukan membawa maksud dilarang solat sunat di dalam surau, tidak. Bukan itu yang kita maksudkan. Yang kita nak bincangkan adalah macam mana kita nak gandakan lagi amalan kita paling afdal. Kita dalam buat perkara ibadat, kita cari yang paling afdal jika mampu, dalam kurungan maksudnya jika mampu. Okay. Al-Imam Nawawi, kalau kita tengok dalam kitab Riyadhus Salihin, saya tak pasti sama ada di masjid tuan-tuan ni ada tak pengajian Riyadhus Salihin? Ada ke tak ada? Ada kot kan? Kitab hadis yang diimpun oleh An-Nawawi itu Salih. Bagus tuan-tuan kalau tetap belajar kitab ni. Kerana dalam kitab itu Salih ini adalah kitab himpunan hadis-hadis Nabi, lebih kurang dekat 1900 hadis. 1900 hadis tu dibahagikan bab-babnya, ada lebih kurang dalam 372 bab. Antara bab yang kita nak rujuk ni, Al-Imam Nawawi dia buat satu bab. Dia kata babul istihbabi ja'al nawafil fil baiti sawa'ur ratibatu wa ghairuha. Dalam satu bab tu Al-Imam Nawawi dia buat bab disunatkan menjadikan salat sunat tu dibuat di rumah, sama ada salat itu salat sunat rawatib dan lain-lain salat sunat. Maknanya Al-Imam Nawawi dalam judul bab tu dia kata, kalau nak buat salat sunat ni, pilihlah untuk buat di rumah. Tak kira apa pun salat sunat, macam salat sunat rawatib dan sebagainya. Kemudian dalam kitab tersebut Al-Imam Nawawi dia menukilkan beberapa hadis. Apabila sebut hadis, maknanya itulah sunnah Nabi SAW yang kita nak jadikan sebagai panduan. Hadis yang pertama daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ij'alu fi salatikum fi buyutikum. Jadikanlah sebahagian dari solatmu itu dilakukan di rumah. Maknanya Nabi kata kena ada solat dibuat di dalam rumah, kata Nabi. Okay, solat apa? Daripada judul yang kita bincang ni kita dah tahu dah. Okay. Nabi kata antara sebab kenapa kena solat juga di dalam rumah, Nabi kata wala tattakhidhuha quburan. Jangan jadikan rumah kamu itu sebagai seperti tanah kubur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas tak buat? Maknanya kubur orang tak mengerjakan buat ibadat solat di situ. Betul tak? Kubur lah. Jadi jangan kita jadikan rumah kita ini seperti tanah kubur. Walaupun rumah kita tu hebat, terserkam indah, dia berbeza dalam agama. Nabi kata antara sebabnya biarlah di dalam rumah tu ada tempat dilakukan ibadat seperti salat. Okay, ini hadis pertama. Kalau kita baca pada hadis yang kedua, kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallu ayyuhan nasu fi buyutikum." Nabi kata, wahai manusia, lakukanlah salat di dalam rumah-rumah kamu. Okay, salat apa? Kita sebut tadi dia adalah salat-salat sunat. Maknanya kalau tuan-tuan ada pilihan lah, contoh nak buat salat sunat sebelum sembahyang fardu di rumah ataupun selepas sembahyang fardu nak bayar rawatib ba'diyah, kalau dah tak mampu buat di rumah, kita buat di rumah. Kalau tak mampu, ada keperluan, tak apa, dia boleh buat di masjid. Tetapi kalau mampu, pergilah buat dia di rumah. Kenapa kata Nabi? فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ. Sesungguhnya sebaik-baik solat, ini yang kita nak ambil tu, seafdal solat. Kita dalam buat perkara akhirat ni, perkara ibadat kita kena tamak, kita kena nak ambil yang banyak. Dan dia kata sesungguhnya sebaik-baik solat adalah solat seseorang di rumahnya, kecuali solat fardunya. Jangan baca hadis tu sampai separuh, nanti langsung jemaah tak datang. Tak, hadis tu kata apa? Seafdal solat, kalau nak solat ada di rumah, melainkan solat fardu. Maknanya salat fardu bukan di rumah, khususnya orang lelaki. Bukan tak boleh lah, tapi terbaik dia memang dituntut buat di masjid, di luar rumah dia. Tetapi yang Nabi kata sebaik-baik solat dalam rumah ni, maknanya solat apa? Solat sunat. Apa pun solat sunat, melainkan beberapa solat lah. Macam solat gerhana matahari jemaah di masjid, gerhana bulan di masjid. Tapi kalau nak solat duha, nak solat tahajud, nak solat witir, nak sembahyang tasbih ke, tuan-tuan kalau ada pilihan, boleh buat kat rumah ni, buat di rumah tu lebih afdal. Bukan tak boleh, sebab tu kita bincang ni, tajuk ni sudut nak menyempurnakan ibadat kita supaya lebih terbaik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Okey. Ada satu lagi hadis memberikan kita satu lagi jawapan kenapa Nabi duk suruh buat kat dalam rumah ni. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukumus salata fil masjid." Nabi kata apabila seseorang kamu telah selesai solatnya di masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min as-salati, maka hendaklah di rumah dia tu ada bahagian dari solatnya. Maknanya sekarang kita baca hadis ni ada dua tempat solat kan.
Kat masjid ada tempat dia, di rumah pun ada tempat dia. Jangan semua solat buat di masjid. Jadi dia jadi macam tak kena, dia tak senari dengan sunnah Nabi. Jadi Nabi kata, kalau dah sembahyang solat di masjid tu maknanya fardu lah. Nabi kata, hendaklah rumah tu pun ada bahagian dia yang perlu dilakukan salat. Kemudian Nabi menerangkan hikmahnya, فَإِنَّ اللَّهَ جَعِلٌ فِي بَيْتِهِ ذَلِكَ خَيْرًا. Sesungguhnya Allah akan jadikan rumah dia tu ada kebaikan yang dia dapat melalui solat yang dia buat dalam rumah tu. Riwayat Muslim. Jangan lupa. Apa kebaikan tu? Ada banyak kebaikan. Rumah tu nanti kalau solat, malaikat rahmat masuk, syaitan akan lari daripada rumah. Ahli dalam rumah tu tahu tentang, boleh belajar tentang solat. Jelas dalam waktu kita baca Al-Quran, kita zikir kan dalam solat tu. Kemudian ada banyak kebaikan di dalam rumahnya. Okey, hadis riwayat Muslim. Okay, setakat ni jelas dalam buat. Kalau mampu, contoh sembahyang zuhur. Macam subuh tadi, saya tengok tuan punya jurang antara fardu subuh dengan azan dengan subuh berapa minit bagi tadi? 20 kan? Ke 15? 15 kan? Sebab masuk 5:50. Tapi kita sembahyang macam 6:10. Dia dekat 6:10, maknanya gap tu banyak. Kalau mampu, tuan-tuan ingat perkataan jika mampu. Kalau tuan-tuan mampu untuk kerja berjamaah di masjid, maka buatlah di rumah tu lebih afdal. Tapi jika tak mampu, macam mungkin kita terpaksa kena bergerak lagi, rumah kita nak berjalan, tak mampu, maka boleh buat di masjid. Tapi mesti kena ada azam, niat kita, ya Allah, kalau aku mampu dah, aku nak buat salat sunat di rumah. Tapi kerana perjalanannya agak ambil masa, nanti takut terlepas sembahyang berjamaah, nak dapat takbiratul yang pertama, okey, tak apa. Kalau qabliyah tak boleh buat, cuba buat ba'diyah. Ba'diyah. Contohnya nanti sembahyang zuhur, dia tak terikat lah nak kejar jamaah. Maka lepas wirid boleh sambung salat sunat ba'diyah di rumah. Cuma janganlah tuan-tuan kona pergi mana? Buat utama dulu, duk beli barang ataupun pergi kedai mamak, terkena roti canai sikit, lepas tu baru sambung sembahyang ba'diyah, tak kena lah. Tapi kalau ada ruang, cuba kita buat dalam seminggu, kita cuba buat. Kalau tak sempat, qabliyah ni biasa memang jarang sempat lah kan, sebab waktunya sangat pendek. Tuan-tuan tahu tak kelebihan takbiratul ihram yang pertama bersama imam selama 40 hari? Kan ada hadis riwayat Tirmizi. Disebut dalam hadis tu, hadis ini dihasankan oleh ramai para ulama hadis. Yang mana Nabi kata, siapa yang dapat sembahyang 40 hari berjamaah bersama imam, dia dapat ikut takbiratul yang pertama. Maknanya dia tak masbuk, dia berjamaah, tapi dia dapat bersama imam takbiratul ihram bersama imam yang pertama takbiratul ihram tu. Allah beri dia dua kebebasan. Yang pertama, bebas daripada neraka, bebas daripada sifat orang-orang munafik. Hadis riwayat Tirmizi. Lepas tu pula, tuan-tuan ingat tak kita belajar soft pertama tu kan? Jadi kalau tuan-tuan nak kejar sagi, kalau aku lewat sagi, nak dapat soft pertama ke? Oh, ni dah dapat. Faham tak maksudnya? Kita kena bijak lah, kena smart. Macam mana nak buat? Okey, mungkin qabliyah ni biasa saya sendiri pun susah kalau nak dapat. Cuba nak buat ni, sebab waktu pendek. Nak tunggu sembahyang kat rumah tu, nak pinduk kat Ampang, nak datang sini. Sampai sini dah agak-agak dah bagi sarap lah. Jadi tak applicable lah hadis itu untuk diamalkan qabliyah. Jadi kita boleh buat waktu bila? Sebab dia cuba. Walaupun tak dapat banyak, tapi kita cuba dengan kadar yang mampu. Moga-moga kita jadi umat yang dia nak buat yang terbaik. Sebab ini adalah kesaan dari Nabi SAW. Okey, dan saya kuatkan dengan satu lagi hadis. Hadis tak jalan pula dia punya ni. Jangan buat
Tuan-tuan dapat tak nota soft copy saya bagi ni? Ada dapat? Alhamdulillah. Kita tengok hadis ni. Hadis ni ada satu sahabat namanya Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia kata macam ni. Dia pernah tanya kepada Nabi. Dia kata, aku pernah tanya kepada Nabi SAW, salat di rumahku atau salat di Masjid Nabawi? Kita tengok ya. Sahabat ni, dia tanya, nak sembahyang solat kat rumah ke atau sembahyang dekat masjid Nabi? Nabi jawab apa? Nabi jawab apa? Nabi kata, engkau tak tengok ke rumah aku kan dekat dengan masjid Nabawi? Nabi kata, betul tak? Kita belajar kan rumah Nabi dengan masjid Nabawi itu sebelah. Nabi kata, kau tak tengok rumah aku dengan masjid Nabawi itu kan dekat. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, فَلِأَنَّ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبًا. Nabi kata, sesungguhnya aku salat di rumahku lebih aku suka daripada aku salat di masjidku kecuali salat wajib. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Faham tak maksudnya? Maksudnya kalau rumah kita sebelah masjid pun, ni Masjid Nabawi ni, rumah Nabi. Nabi boleh je sembahyang sunat dalam masjid, tapi Nabi tak buat. Nabi buat solat apa? Kalau solat wajib baru Nabi keluar dari rumah dia. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Nabi bagi kita satu sunnah, satu petunjuk. Kalau sembahyang sunat, elok kita buat di rumah. Ada banyak sebab. Saya sebut tadi sebab dia. Ada sebab ni kita boleh elak daripada riya, supaya kita ikhlas. Orang tak tahu pun kita ni orang yang rajin solat sunat. Itu di antara hadis yang perkara isu yang pertama. Baik, dah selesai ya untuk perkara yang pertama. Maknanya kalau mampu, kalau mampu, cuba. Okey. Kita pergi yang kedua. Saya bawa yang kedua ni, saya nak keluar sikit daripada tajuk. Bukan keluar tajuk, saya nak kita tengok sunnah Nabi sudut yang lebih luas lagi lah. Sebab kita kan duk sebut maulid Nabi ni, kita tak nak kita hanya duduk sambut maulid saja. Tapi macam mana Nabi buat, Nabi suruh, Nabi perintah ni, kita bertentangan pula tak nak. Kalau boleh kita ingat pasal Nabi ni, kita cuba Nabi ni sebagai contoh kita dalam semua sudut. Antaranya yang kita boleh baiki, mula sesuatu yang baik daripada sebelah kanan. Macam Nabi buat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Dia kata Nabi ni dia suka mula sesuatu sebelah kanan. Selagi Nabi mampu, Nabi akan mula sebelah kanan. Dalam bab apa? Fi tuhuri, dalam bersuci. Tuan-tuan mandi kan? Mandi mula sebelah kanan dulu. Boleh macam Nabi buat. Sebab Aisyah nampak Nabi mandi, suami dia kan. Lepas tu Nabi, lepas tu kemudian dalam dia memakai kasut, dalam dia menikah rambut. Tuan-tuan jenis sikat tepi ke sikat mana ni? Kalau jenis sikat tepi, belah kanan dulu, baru kiri. Dalam semua urusan, kata Aisyah, jika mampu Nabi nak buat belah kanan. Sebab apa? Tadi saya keterangkan, riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, kita ambil contoh kasut lah. Biasa pakai kasut belah kanan ke belah kiri dulu? Ini contohnya. Tengok dalam hadis Nabi riwayat Bukhari. Nabi kata, apabila salah seorang dari kamu memakai kasut, mulalah sebelah kanan. Tapi ketika dia nak cabut kasut dia, mesti dia cabut sebelah kiri. Kita cabut belah kanan ke cabut belah kiri? Cuba pati baik-baik. Pakai tu kanan lah. Memang pakai kanan dulu, sebab takkan orang pakai kanan kasut kiri kan. Tapi kalau cabut tu, jangan cabut kanan, cabut belah kiri dulu. Nabi kata apa? Jadikanlah kaki yang kanan itu permulaan ketika pakai kasut dan akhir ketika nak tanggal. Riwayat Bukhari. Okey, kenapa kanan ni? Tuan-tuan tahu tak? Ayat tentang orang masuk syurga, pernah dengar golongan kanan? Pernah dengar golongan kiri? Bukan saya tunjuk tentang kiri tak bagus, kanan bagus, tak. Maksudnya, pernah dengar tak dalam surah Waqiah tu?
Ashabul yamin, golongan kanan, syurga. Ashabul shimal, golongan kiri, dia adalah ahli neraka. Kanan ni, kita orang Melayu selalu sebut, kalau nasib baik dia panggil langkah apa? Langkah kanan ke langkah kiri? Orang Melayu ni dia ikut sunnah juga. Langkah kanan, dia kata aku hari ni. Maknanya kanan ni sudah dikenali dengan kebaikan. Apatah lagi ni sunnah Nabi. Pakai kasut pun ikut sunnah Nabi. Iya, Nabi ni dia datang untuk dicontohi dalam semua perkara. Kita tengok ulasan An-Nawawi. Cuma saya tak sempat nak baca semua sebab waktu kita pendek. Jadi Al-Imam An-Nawawi, dia sebut, dia kata dalam bab apa-apa benda yang baik dalam syarak, mulalah sebelah kanan. Dia bagi contoh, nak masuk masjid ke, gosok gigi ke, pakai celak ke, potong kuku ke, potong misai ke, dia kata nak cabut bulu ketiak ke, cukur rambut ke, bagi salam ke, semua belah kanan. Jangan buat. Lepas tu Imam An-Nawawi dia kata apa? Dia kata disunatkan belah kanan lah. Lepas tu dia kata adapun yang berlawanan dengan bab kebaikan, contohnya masuk masuk tandas, mesti belah kiri lah. Kalau yang tu kiri. Keluar dari masjid, mengeluarkan lendir dari hidung, istinja, buka baju seluar khuf dan seumpamanya, mulakan sebelah kiri. Kenapa Imam Nawawi kata apa? Dia kata semua ini kerana disebabkan kemuliaan kanan, dan Allah lebih mengetahui kenapa belah kanan. Jangan orang buat. Saya sebut ni, contoh ni sebenarnya nak bagi kita ni dah sebenarnya Maulid Nabi ni, kita cuba lagi lah dari tahun ke tahun, kita nak jadikan Nabi ni bukan untuk ibadat je, tapi dalam kehidupan harian kita ikutlah macam Nabi SAW. Jelas tak tuan-tuan? Kalau kita masuk kereta, kanan ke kiri dulu? Susah juga nak applicable nanti ni, kan? Cuma janganlah nanti suruh masuk belah kanan, ada pintu belah kiri, masuk belah kanan. dia jadi tak kena lah. Jadi kalau masuk boleh mula belah kan, cuba dengan kadar yang mampu. Kenapa belah kanan Allah je yang tahu. Okey, saya ambil nombor 3. Nombor 3 sebab kita bincang pasal kasut tadi tu. Kalau pakai kasut yang susah nak dipakai, Nabi larang kita berdiri sambil pakai. Ni jenis kasut yang payah nak pakai kalau berdiri. Jangan duk paksa sambil berdiri. Kerana ada hadis Nabi SAW, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW melarang seseorang memakai kasut selipar dia sambil berdiri. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Okey, kita kena faham hadis ni baik-baik. Okey, faham tak maksud dia? Maksud dia lah, hadis ni, kalau tuan-tuan ada kitab Riyadhus Shalihin saya sebut tadi tu, ada pada bab nombor 299, Al-Imam An-Nawawi dia buat satu tajuk, bab makruh pakai kasut secara berdiri. Dia buat tu bab. Okey, berdiri kat sini tuan-tuan dan puan-puan, larangan dekat sini pertama kena faham. Larangan ni bukan larangan masuk haram, tapi larangan di sini bermaksud makruh. Okey, makruh dipakai secara berdiri. Yang kedua kena faham, larangan dekat sini adalah larangan yang khusus bagi mana-mana kasut yang memang susah nak dipakai ketika berdiri. Kalau kasut zaman sekarang ni, sarung kaki pun dah boleh masuk, itu terkeluar daripada larangan hadis ni. Kena faham macam tu. Yalah tuan-puan. Tapi kadang-kadang ada jenis kasut memang macam bertali, memang perlu tangan nak tolong pakai kasut tu. Yang itu Nabi syorkan duduk. Tapi kalau sekarang jenis capal, jenis selipar kita yang sarung dah boleh berdiri, dah boleh pakai, tu tak termasuk dalam larangan ni. Kita faham dua perkara. Kenapa Nabi larang pakai dalam keadaan berdiri? Kerana pertama lebih senang pakai dalam
Duduk. Yang kedua, untuk apa? Agak-agak lah. Agak-agak. Takut apa? Jatuh kan, sakit pinggang belakang. Di sini menunjukkan bahawa saya bawa hadis ni pagi ni nak tunjuk pada kita semua bahawa rupa-rupanya kita ikut Nabi ni, duduk sambung dengan Nabi. Sebenarnya Nabi bukan bab solat, bukan bab puasa je, tapi dalam bab kehidupan harian itu penuh dengan sunnah Nabi. Maknanya Nabi ni dia anjurkan kita bab keselamatan, kesenangan. Sampai bab pakai kasut pun ada. Ya, itulah Islam. Itulah rahmatnya Nabi SAW. Okay, itu dah jelas tentang maksud hadis ni. Okay, saya ambil nombor 4. Nombor 4, berbuat kosong selepas isyak. Ni jenis yang suka lepak-lepak ni. Lepas solat isyak, sudah. Dengan saya pun kena sekali. Kita belajar hadis pagi ni, kita cubalah baiki sikit-sikit lah, baiki cuba. Okay. Berbuat kosong selepas isyak ni maksudnya apa? Berjaga malam. Tu tengok bola tu boleh tak? Sudah. Islam dia tak sempit. Tu yang saya duk lepak-lepak kena mamak sampai 2 pagi, 3 pagi tu boleh lah. Okey. Ingat ya, ini bukan dari saya ambil contoh. Dalam hadis riwayat Abu Bardah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata Nabi SAW ni membenci kalau orang tidur sebelum isyak. Kenapa Nabi tak bagi tidur lepas sebelum isyak? Sebab takut nanti isyak tertinggal. Dan Nabi kata Nabi tak suka orang berbicara selepas isyak. Selepas isyak ni maksud dia bukanlah sejauh lepas isyak, lepas dia semua diam je. Orang nak sembang, diam. Bukan. Lepas isyak ni maksudnya selepas isyak tu kan waktu dah nak tidur. Maknanya hadis ni menunjukkan tentang orang yang dia berjaga malam, berbual-bual, dia buat aktiviti dia sampai malam, berjaga malam. Kenapa Nabi tak bagi? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kamu kena tahu hadis dulu. Okey. Hadis ni menunjukkan bahawasanya para ulama ulas, kalau jangan baca para ulama ulas, banyak para ulama ulas ni. Antara sebabnya apa? Kalau berjaga malam tanpa ada keperluan, namanya kalau ada keperluan tak apa. Tuan-tuan ingat ya, bukan hadis ni total lepas isyak tak boleh terus kita berbual-bual kosong. Tidak. Hadis ni sebenarnya nak menggesa supaya tidur awal, jangan berjaga malam sampai lewat pagi. Kenapa? Kerana kalau lewat pagi berjaga malam, bimbang pertama subuh tu nanti tertinggal. Kemudian apabila dah berjaga malam, bila nak sembahyang malam, ada banyak kelebihan dan satu masalah, tertinggal. Lepas tu kita belajar, kalau kita tidur awal malam, awal tidur, bangun awal ada berkat. Kita tahu kan Nabi doakan orang bangun awal dapat berkat. Lepas tu pula, kalau tidur lewat, tambah-tambah lagi, nanti kalau tak cukup tidur, macam mana dia kerja waktu siang? Ramai tak orang mengantuk ketika dia buat kerja wajib makan gaji, tapi dalam keadaan yang mengantuk, terpaksa tidur waktu kerja, kan dapat rezeki yang masalah. Itu tak orang buat. Jadi sepatutnya para ulama ni, kenapa Nabi sebut macam tu? Al-Imam Qurtubi kata kerana dia telah langgar susunan malam dan siang. Malam untuk berehat, siang untuk dia bekerja. Jadi kalau malam dia berjaga tanpa ada keperluan, ia telah melanggar konsep malam yang Allah jadikan tu. Tetapi kalau ada keperluan, perlu nak sembang lama sikit lah, sampai pukul 12 ke, ada keperluan, tak apa. Ni hadis dia macam ni. Hadis riwayat
Tirmidzi, Umar Al-Khattab kata apa? Kami pernah bual-bual sembang-sembang dengan Nabi pada waktu malam. Masa tu bersama Abu Bakar dengan Nabi sekali, bincang tentang urusan umat Islam. Dan waktu tu aku join sama, kata Umar. Maksudnya boleh tak? Boleh. Nak lepak-lepak sikit sampai 11, 12. Kalau ada urusan, ada tetamu datang ke, nak meeting ke, nak bincang benda penting ke, ada kebaikan, ambil boleh. Tetapi kalau benda yang nak disembang tu besok siang boleh sembang, maka lebih elok kita tinggalkan. Orang tanya, kenapa Man? Sebelum nikah rajin lepak dengan aku, sekarang ni dah macam banyak je alasan. Tak, Nabi pesan. Nak nampak tak tuan? Tidur awal ni kan tidur cukup kan sihat. Okey, jangan tuan-tuan tentang hadis ni. Saya kongsikan hadis ni, saya luaskan sikit sebab ialah kita nak sambung tentang Nabi ni sebenarnya nak apa? Nak jadikan Nabi sebagai panutan kita, sebagai ikutan kita. Okey, tuan jelas tuan-tuan. Saya ada sikit lagi waktu, syuruk dah masuk, tapi kena tunggu sikit waktu. Saya ada sikit lagi, boleh tuan-tuan? Boleh memang macam tu. Semalam sampai pukul apa pagi? Subuh 8. Oh tak, saya sikit lagi boleh Okey. Dekat sini tu dapat belajar, rupanya sunnah Nabi ni, ya Allah, syukurlah Allah hantar Nabi. Rupanya sampai bab tidur, jaga kesihatan pun ada sunnah. Iya. Nampak tak? Bab menjaga keselamatan daripada jatuh pun ada sunnah. Iya. Itulah yang kita nak jadi Nabi ni sebagai ikutan kita. Okey, sunnah lain tengok sunnah lain. Waktu ayam berkokok, anjing menyalak kena buat apa? Waktu ayam berkokok, kalau anjing menyalak, tempat rumah ni banyak tak anjing menyalak? Ada banyak anjing tak? Tak ada anjing. Kalau ada anjing tu jenuh dia kena buat. Dia buat apa? Tengok Nabi sebut dalam hadis Okey, kita ambil dulu ayam berkokok dulu lah. Okey. Tempat depan ada dengar ayam berkokok? Ke tak ada dah? Ke kat kampung-kampung masih ada? Kalau ada, tengok Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, Abu Hurairah kata, Nabi sebut, Nabi kata, jika kamu mendengar siyahatikah, ayam itu berkokok, fas'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah akan kurnianya. Maknanya doa. Salah satu doa mustajab ketika ayam berkokok. Waktu orang tua-tua kita dulu, dia ada bela ayam berkokok, doa ketika ayam berkokok tu. Nabi sebut dalam hadis dia, kenapa? Fa innama ra'at malakan, kerana ia melihat malaikat. Kalau kucing berbunyi, tentang bela kucing kan ni, patutnya kita kena tukar bela ayam. Ayam berkokok, dia tengok malaikat. Kalau kucing mengiau, ngada-ngada jumpa tuan ni, dia ngiau, dia untuk manja dengan tuan dia. Takutlah boleh kucing tu. Okey, ni Nabi sebut. Saya sebut ni nak bagi tahu puan, sampai ayam berkokok pun ada sunnah. Iya. Saya akan sebut. Dia ada hadis ni disebut umum. Hadis ni disebut umum belum? Dia tak sebut bila waktu. Okey, biasa ayam berkokok dia dah. Tak kira pagi petang ayam berkokok. Sebab hadis ayam berkokok ni Nabi tak kata malam ke siang. Nabi kata asal dia berkokok je, doa pada Allah Azza wa Jalla. Okey, hadis riwayat Bukhari. Tapi kalau anjing menyalak pula, Nabi kata apa? Apabila kamu mendengar salakan anjing dan bunyi himar. Bunyi himar ni ringkit. Kalau himar dipanggil apa? Ringkitkan. Kalau lembu apa? Bunyi apa? Kalau anjing dia menyalak. Kalau himar dia meringit. Kalau kucing mengiau. Kalau himar apa? Nak panggil bahasa itu
Tahu tak? Kalau kambing mengembek, kalau hima Allahu a'lam. Tapi Nabi sebut kalau bunyi hima dalam hadis disebut pada waktu malam. Para ulama hadis, ulama khilaf lah. Ada yang kata sama ada anjing tu menyalak siang ke malam ke, kena buat benda ni. Ada para ulama hadis kata kalau kita tengok pada hadis tu dikhususkan Nabi sebut malam, maknanya tambah-tambah lagi waktu malam lah. Kalau anjing tu menyalak pada waktu malam, Nabi suruh kita buat apa? Fata'awwadhu billahi minasyaitan. Kita kena baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini menyalak waktu malam. Kenapa? Kerana kedua-dua haiwan itu dia melihat sesuatu yang kamu tak lihat. Hadis riwayat Abu Daud. Lihat apa agak-agak? Ya, dia melihat, sebenarnya dia melihat syaitan. Anjing menyala di waktu malam, sebenarnya dia melihat syaitan. Sebenarnya hadis yang kedua, yang pertama saya baca tadi itu, dia ada sambungan lagi kat belakang dia tu, tapi saya tak bawa. Hadis tu menunjukkan bahawa anjing menyala di waktu malam, dia melihat jin, syaitan. Maka kita cepat-cepat minta lindung daripada syaitan. Kalau rumah tuan-tuan sebelahnya ada anjing menyala je, jenuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, sunnah Nabi. Tapi kalau ayam berkokok, masya-Allah, doa. Banyak doa kita nak buat ni. Kutipan nak buat apa? Nak wakaf, nak buat, nak take tanah ni, masjid Ghufran ni. Ini import ayam berkokok, doa. Sebab doanya mustajab, sebab dia melihat mana malaikat. Kita nombor jelas untuk nombor 5 ni. Okay, kita pergi nombor 6. Sikit lagi boleh kita berhenti. Okay, nombor 6. Ni satu lagi. Dalam waktu kita nak doa, jangan lupa doa untuk orang lain. Kalau kita doa, jangan lupa dalam doa tu masukkan juga doa untuk orang lain. Apa-apa pun doa. Tambah-tambah lagi kalau mak dan ayah kita tu, kita sudah maklum lah. Doalah juga untuk adik-beradik, kawan-kawan. Doa, jangan ketekut nak doakan orang lain tu. Sebab apa tau? Ni ada hadis dia. Hadis riwayat Muslim, saya tak baca satu-satu. Waktu kita sangat penting. Okay. Waktu kita doakan orang lain tau, kita doalah adik-adik, tuan-tuan, semoga Allah bagi rahmat, sihat, murah rezeki, lapang dada. Apa pun tuan-tuan doa, sebenarnya ada satu malaikat, dia duduk dekat tuan-tuan dan puan-puan. Nabi sebut dalam hadis tu, ada satu malaikat duduk kat tuan-tuan. Tuan-tuan doakan contohnya, ya Allah berilah hidayah kepada adikku. Malaikat kata amin. Cuma tuan-tuan tak dengar lah. Kalau tuan-tuan dengar malaikat tu amin, siapa pula doa amin kat aku ni? Malaikat tu amin. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata qalal malaku al-muwakkilu bihi. Malaikat yang ditugaskan tu dia akan cakap amin. Lagi tuan-tuan banyak doa amin. Lepas tu malaikat cakap apa dekat kita? Engkau pun dapat doa yang sama. Tak? Maknanya kalau saya doakan adik saya dapat hidayah, malaikat apa kata? Engkau pun dapat hidayah. Kalau saya doakan, saya kata, saya doakan jiran-jiran saya, ya Allah bagilah jiran-jiran saya ni, Allah bagi dia lapang dada, contoh. Malaikat pun kata, engkau pun dapat lapang dada. Lagi panjang kita baca untuk orang lain, lagi panjang tu lah malaikat akan cakap pada orang. Kan tak rugi doa untuk orang lain. Okey. Tapi dengan syarat, dalam doa ni kena doakan orang lain tu diam-diam. Jangan buat live lah. Ni semua benda nak kena buat live kan, live streaming doa. Okay, Mat, aku nak doa kau pukul 8 pagi. Kau dengar kau buat lah, kau buka live tak boleh. So dalam hadis ni, dia doa untuk saudaranya. Nabi kata bidhahril ghaibi, di tempat tanpa orang tu hadir. Dan yang cukup. Okay, tuan-tuan, dapat waktu pun nak 7 suku. Saya tak sempat kot yang ke-7 ni.
Tapi kalau tuan bagi saya waktu kecemasan, saya macam boleh sikit ni ya. Sikit ya. Ini nilai lah, betul nilai ni. Sebab kita dah 40 minit, 20, 30 saat. Okey. Nombor 7, gurau. Ni gurau ni pun sampai gurau ada sunnah Nabi. Iya. Kita kan selalu gurau, selalu tak buat prank-prank. Dia kita buat prank-prank kan. Tuan-tuan suka tak duk sakat-sakat orang? Duk sakat-sakat tu tak sunnah tu. Suka tak buat surprise, kejutan? Sebab orang tu takut masuk rumah, duk sakat isteri. Si pula jenis budak terkejut. Itu tidak sunnah. Betul tak? Saya tengok saya ke hadis kan? Kita cuba baiki. Kita ingat duk prank, gurau-gurau ni semua gurau boleh. Tak, ada gurau yang Nabi tak bagi. Okay, contoh dia dalam hadis tu saya dah datangkan. Ini contoh bergurau dengan dia gurau nak tunjukkan benda-benda tajam. Pernah tak kau? Kau buat aku cocok ke dengan benda besi. Kita jangan nampak anak-anak kita gurau tu, jangan dengan gunting ke benda tajam. Nabi tak bagi. Malaikat akan laknat orang yang gurau macam tu, sehinggalah dia lepaskan benda tu, sekalipun ayah dan siapa ayah seibu. Maksudnya Nabi nak kata, walaupun kau gurau tu pada adik-beradik kau, dan dia kata, tidak gurau kan, kita ambil pisau, kecocok ni. Yang itu Nabi tak lagi. Ini masuk hukum haram. Malaikat akan laknat orang buat macam tu sampai dia lepaskan benda tu. Maknanya dia tak gurau dah. Okey, hadis yang lain, hadis yang kedua, Nabi kata, jangan seseorang di antara kamu mengancungkan senjata kepada saudaranya kerana dia tidak tahu. Sebab apa Nabi tak bagi? Sebab takut-takut syaitan tolong dia, mula-mula nak gurau. Akhirnya dia terbuat betul-betul. Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari, syaitan boleh buat, nak buat. Boleh-boleh ingat macam nak tergurau-gurau, akhirnya terbuat betul-betul, tertusuk. Nabi tak bagi. Lepas tu ada hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Nabi sampai pesan, kalau nak bagi pedang, jangan bagi pedang dalam keadaan terhunus, maknanya tanpa sarung dia. Sampai macam tu Nabi ajar. Maknanya hebat tak Allah hantar Rasul ni kepada kita, rahmat dia. Sampai macam tu dia ajar. Jadi saya kongsi ni nak tunjuk bahawa sayangnya kita kepada Nabi. Kita suka Nabi ni dalam bab jadikan dalam sunnah harian kita. Okey, itu tentang benda yang bahaya. Kalau gua bukan benda bahaya boleh tak ustaz? Sorok kasut dia ke, biasa buat tak? Dulu pernah buat April Fool. Kan? Sorok barang, orang tu kata sampai orang tu kata cemas-cemas, mana barangku ni? Tak boleh sebenarnya. Kawan kata, sapra nak gua, punya tak boleh. Tengok dalam hadis ni, hadis riwayat Abu Daud ada sahih. Ada satu sahabat Nabi, dia musafir dengan Nabi lah. Dua sahabat musafir dengan Nabi. Ada satu sahabat ni dia tertidur. Dia pegang, dia ada satu tali. Tali tu nak ikat ketunggangan dia tu. Haiwan tu tiba, ambil tali tu, sorok kan. Lepas dia bangun, dia tidur, dia terkejut. Mana haiwan tunggangan aku ni? Dia terkejut. Nabi cakap apa kepada para sahabat? Nabi kata, la yahillu li muslim ay yurawwi'a musliman. Tidak halal. Tidak halal tu maknanya bukan makruh lah, haram bagi seorang muslim membuat saudara muslimnya terkejut. Benar tak buat macam tu? Jangan buat sampar-sampar yang mengejut-gejut, yang menakut-nakutkan. Kalau sampar hadiah tu tak apalah, sampar hadiah tu. Tapi kalau kita macam masuk rumah dia, waktu kalau kita belajar sunnah, kalau masuk rumah, hatta rumah kita kena beritahu kita balik, kita ada. Jangan kita duduk diam-diam. Kita segal, terkejut. Dan itu tak boleh sebenarnya. Nabi tak bagi. Kita tengok dalam cerita kan, TV suka buat prank-prank kan, ada setengah cerita. Itu yang tidak sunnah. Nabi tak bagi. Okey, dalam hadis lain, ni cerita sorok barang lah. Hadis Hasan riwayat Abu Daud, Nabi kata, la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jadal. Tidak boleh sama sekali kamu mengambil barang salah seorang dari saudara kamu kerana nak gurau atau serius. Serius itu macam mencuri, itu of course tak boleh dah. Gurau pun tak boleh. So jangan buatlah budaya April Fool ke,
budaya yang suka nak plan-plan, gurau-gurau yang menakutkan, itu semua itu tidak dibenarkan di dalam agama Nabi terbagi. Menunjukkan kepada kita, Masya Allah. Dah habis setelah inilah, memang dah habis. Menunjukkan kepada kita bahawasanya apa? Masya Allah, sunnah Nabi ni lengkap. Ini saya kongsi ni saya sebab besok kita cuti kan, ramai orang cuti sebenarnya, satu Malaysia cuti kan, sebenarnya Maulid Rasul. Jadi kita tak nak lah kita hanya duduk zanji semata-mata, duduk buat maulid semata-mata, kita selawat saja mata-mata puji Nabi. Tetapi actualnya, realitinya, Nabi SAW sunnahnya tidak dijadikan sebagai ikutan. Jangan. Okey tuan-puan, jadi kita dah tamat tajuk ini. Cuma saya nak kita baca sikit zikir ni last untuk kita dapat pahala masuk syurga. Ayat ni ni. Yang ni zikir ni Nabi pernah sebut macam ni. Nabi kata, siapa yang redha Allah, jadi dia redha Allah ni sebagai Tuhan dia, dia redha agama Islam ni sebagai agamanya, Muhammad ni sebagai Nabi, pasti dia masuk syurga. Lepas tu saya buat hadis tadi tu, nak tunjuk pada tuan-puan, Masya Allah, bertuahnya lah kita dapat Nabi ni sebagai Rasul kita, betul tak? Dalam semua sudut banyak kebaikan. Jadi apa kata kita baca zikir ni, dia dapat masuk syurga ni. Okay, ikut saya baca. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rasulah. Hadis ni dia kan zikir pagi petang tu. Dalam maksurat ada zikir pagi, kita baca zikir ni. Nabi kata apa? Kalau kita, siapa yang cakap aku redha menjadikan Allah sebagai Rabb, aku redha Islam itu agama, aku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai utusan Allah, maka pasti dia akan masuk syurga. Jadi banyak ulangkan perkataan itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nak tukar Rasulullah pun boleh. Alhamdulillah, kita dapat banyak mempelajari perkara-perkara yang sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada apa soalan tuan-tuan dan puan? Sebelum kita tangguhkan pengisan kita, ada apa-apa pertanyaan? Soalan? Okey, moga-moga 7 perkara tadi dapat kita amalkan. Pilihlah yang paling terbaik untuk kita amalkan. Kalau yang afdal, buat yang afdal jika mampu. Walaupun dia hukum makruh, tinggalkanlah sebaiknya. Okey, maka saya sudahi dengan kita sudahi dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa bil tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.